Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Pada kali ini cikgu akan bincangkan tentang sains tingkatan 4, bab yang pertama, langkah keselamatan di dalam makmal. Jadi kita ada langkah keselamatan di dalam makmal. Yang pertama sekali, kita ada peraturan keselamatan dan peraturan makmal. Jadi dia ada peralatan perlindungan. Apa maksud peralatan perlindungan ni? Dia ada alat-alat di makmal tu akan membantu untuk melindungi ataupun dia mengurangkan kecederaan, mengurangkan kerosakan, mengurangkan luka, apa saja yang boleh membantu kamu untuk tidak terlalu teruk lah kalau ada kemalangan di dalam makmal. Jadi itu dipanggil sebagai peralatan perlindungan. Apa peralatan perlindungan yang ada sepatutnya dalam makmal? Pancuran kecemasan. Jadi sepatutnya kamu boleh pergilah dalam makmal, cikgu sepatutnya tunjuklah kamu yang mana satu pancuran. Kalau kita dengar pancuran ni, dia macam bilik air, ada pancuran, ada air pancut, ataupun ada shower. Okey, yang keluar daripada atas tu kan, dia mandi tu kan. Jadi dia adalah pancuran kecemasan. Kemudian kita ada sistem pencuci mata. Jadi sistem pencuci mata ni kemungkinan dia ada spesifik dia. Cikgu nak cerita lebih-lebih pun cikgu tak ada dalam makmal. Jadi sepatutnya cikgu kat sekolah lah tunjukkan macam mana sistem pencuci mata. Kenapa nak cuci mata? Kemungkinan ada bahan-bahan kimia yang terpercik masuk ke mata kamu. Jadi dia mesti ada teknik dan cara macam mana kita nak cucikan mata tu. Paling mudah sekali, kita buka air dekat pili je lah. Kita cucikan mata yang terkena bahan-bahan kimia ni, ataupun terkena api ke, terkena sesuatu lah. Kemudian kita ada kebuk wasap. Jadi kebuk wasap ni mudah meruap. Jadi dia satu kabinet, satu kabinet ataupun satu tempat di mana dia ada seolah-olah macam kaca akan tutup tempat tu. Untuk apa? Untuk kita kendalikan bahan-bahan kimia yang mudah meruap. Ini mudah meruap, mudah terbakar, beracun, menghakis dan berbau. Jadi kalau dia berbau kan, busuk. Jadi kita tak sesuai lah kalau kita buat atas meja yang ada kat makmal tu. Tak selesa. Jadi kemungkinan akan pensan ke apa ke kan. Jadi kita buat dalam kebuk wasap ni. Jadi aliran udara tu akan disedut keluar daripada bangunan, daripada makmal. Jadi kita tak terbau sangat lah. Ataupun kalau ada benda yang mudah meruap. Jadi mudah meruap ni kemungkinan kita senang nak hidu dia. Jadi bila kita tutup, tangan kita je ada dalam kebuk tu, ada dalam tempat tu, kita boleh kendalikan. Jadi kita tak berbau sangat dan wap-wap tu akan disedut keluar ke udara. Kemudian kita ada benda menghakis berbau. Kita ada juga kabinet aliran lamina. Kabinet aliran lamina ni akan elakkan kontaminasi. Kontaminasi ni adalah pencemaran lah. Jadi dia ada eksperimen-eksperimen yang mana dia menggunakan nutrien-nutrien untuk dia biak jadi banyak certain bakteria ataupun bakteria-bakteria tertentu. Jadi dia tak nak bakteria-bakteria lain, dia nak biak bakteria tu sahaja. Bakteria tertentu tu saja. Dia tak nak bakteria yang lain. Jadi kalau dia biarkan di udara ni ada macam-macam jenis bakteria, mikroorganisma macam-macam. Jadi mikroorganisma ni kemungkinan akan hidup di atas dia punya nutrien yang dia buat. Jadi dia tak nak. Jadi dia kena buat secara dalam kabinet aliran lamina khusus untuk microbiology. Jadi buat bakteria-bakteria tu semua dalam kabinet aliran lamina. Kemudian kita ada pakaian pelajar. Pakaian pelajar yang paling umum sekali lah. Paling umum sekali kita ada baju makmal. Jadi baju makmal kena pakailah. Dan kita ada kasut makmal. Kasut makmal ni bukanlah setakat cikgu belajar lah waktu masuk matrikulasi, masuk buat degree, buat master, dan sambung lagi belajar. Tak adalah kasut-kasut yang khusus, terlalu khusus sangat.
Tak tahulah kalau dia ada yang menyebabkan radiasi ke, nuklear ke kan, radium, polonium, pun semua, uranium tu semua, kemungkinan lah dia ada kasut makmal tertentu. Tapi secara umumnya kita pakai kasut biasa tu pun dah boleh masuk ke dalam makmal. Kasut yang bertutup supaya nanti tak terdedah kulit kita. Jadi bahan kimia ni kemungkinan dia boleh jatuh. Bila dia jatuh, dia kena pada kulit, dia boleh meresap masuk ke dalam kulit. Sebab tu dinasihatkan untuk memakai kasut apabila duduk dalam makmal. Kasut sekolah kamu tu lah yang hitam tu. Dia boleh guna je lah. Okay? Kalau kemungkinan lah kamu ada masuk tempat-tempat yang kontaminasi ke, uranium ke, yang radioaktif, kemungkinan ada kasut makmal yang khusus. Tapi makmal biasa memang kena pakai kasut, tak boleh pakai slipper. Kalau kamu masuk universiti, kamu pakai slipper masuk makmal, kena halau keluar oleh pembantu makmal lah. Tak dibenarkan. Dan baju makmal pun memang antara benda yang wajib dipakai apabila masuk dalam makmal. Seterusnya kita ada sarung tangan makmal. Sarung tangan ni apabila kita kendalikan bahan-bahan yang kemungkinan berbahaya kepada tangan kita, berbahaya pada sistem badan kita, kita pakai sarung tangan. Ataupun kita mengendalikan benda-benda yang kotor, jadi kita pakailah sarung tangan. Kemudian kalau ada melibatkan kita terpaksa memegang benda yang bahaya, benda yang tajam, benda yang panas, benda yang terlalu sejuk, jadi kemungkinan kita kena pakai sarung tangan tebal. Jadi contohnya macam dalam dekat rumah kamu ada dapur kan. Kadang-kadang mak kamu dia nak angkat periuk yang panas tu, dia bubuh sarung tangan yang tebal tu, sedang dia nak angkat dia tak rasa panas lah. Kemudian kita juga ada goggle dan topeng muka. Ini adalah makmal lah kalau dia melibatkan api ke, dia melibatkan bahan yang boleh meruap, menghasilkan gas yang boleh membahayakan sistem pernafasan kamu, melukakan kulit kamu. Jadi kena pakai goggle dan topeng muka. Kemudian kita ada bahan buangan. Jadi bahan buangan ada yang boleh dibuang dalam sinki, ada yang tak boleh dibuang dalam sinki. Jadi apa bahan yang boleh dibuang dalam sinki? Bahan yang pH dia 5/9, kepekatan dia rendah. Contohnya kepekatan rendah ni adalah larutan sukrosa. Larutan sukrosa ni apa? Sukrosa ni gula. Jadi dia larutan gula. Boleh buang dalam sinki, tak ada masalah. Kemudian kita ada pewarna. Jadi boleh buang. Contohnya kita ada pewarna pandan contohnya. Bolehlah kita nak basuh dekat sinki tu. Dia tak bahayalah. Kemudian kita ada kanji. Contohnya kamu masak nasi kan. Kamu nak uji kaji karbohidrat. Masak nasi terlebih. Okey, ataupun kanji tu terlebih. Ini dia bukan pepejal lah. Okey, maksudnya kamu masak bubur ke apa kan, boleh buang dekat sinki, itulah, tak ada masalah. Kalau kat rumah pun kita buang kat sinki je kan. Kemudian air suling. Air suling ni biasalah, tak adalah tempat khusus tertentu kita nak buang air suling. Apa yang tak boleh dibuang dalam sinki? Pelarut organik. Okey, jadi kamu tak belajarlah secara detail apa dia pelarut organik tu, cikgu pun tak nak cerita. Takut kamu pening kepala. Jadi dia sebut pelarut organik. Maksud pelarut ni apa? Dia boleh melarutkan. Contohnya macam air. Air boleh melarutkan gula. Air boleh melarutkan garam. Betul tak? Kan? Kita pergi dapur tu, kita ambil air sikit, kita bubuh garam dalam tu, kita kacau. Jadi dia boleh melarutkan garam dan gula. Sebab tu air tu pelarut. Dia melarutkan. Air dikenali juga sebagai pelarut semesta ataupun pelarut universal. Banyak benda boleh dilarutkan oleh air. Even darah kita pun, salah satu komponen utama adalah air. Sebab apa? Air melarutkan dan air membawa, mengandungi. Jadi tak boleh kita buang dalam sinki. pH dia rendah daripada 5, atas daripada 9. Kalau rendah daripada 5 ni, dia jadi berasid lah. Jadi berasid kemungkinan dia ada tindak balas terhadap sinki tu. Ataupun kemungkinan dia boleh mercik ke muka kamu. Bayangkanlah kalau pH 2 kamu buang, pH 2, pH 1.5, pH 2. Kalau kamu tengok kan, ada orang tu, dia dendam, dia nak balas dendam, dia tak betul dia punya pemikiran, dia ambil cuka getah, dia baling kat muka orang. Muka orang tu dia menghakis, dia jatuh muka tu, tisu-tisu jatuh. Sebab apa? Tindak balas dengan cuka getah tadi yang pH dia 1.5, 1, 2. pH dia sangat rendah. Sebab apa? Asid ni dia ada ciri menghakis.
Okey. Jadi tak boleh kita buang dalam sinki kalau kita ada terpaksa kena kendalikan bahan-bahan yang berasid ni. Dia berbahaya. Kemudian ada juga pH yang lebih daripada 9. Bahan toksik tak boleh dibuang dalam sinki. Logam berat seperti merkuri. Jadi merkuri ni bahayalah. Even kalau merkuri jatuh pecah di lantai, kena panggil bomba kan. Jadi bomba terpaksa datang ni. Lepas tu kamu pula yang terdedah tu kemungkinan akan dimandikan oleh bomba ni kalau terdedah merkuri di badan kamu. Merkuri ni bahaya sebab apa? Dia boleh masuk ke dalam kulit kamu, masuk ke dalam darah kamu, kemudian dia boleh menyerang sistem pembiakan yang boleh menyebabkan kemandulan. Bahan meruap tak boleh dibuang dalam sinki. Sisa pepejal. Sisa pepejal yang besar-besar ni kan, yang kecil pun samalah, kalau dia dah bergumpal di situ, kamu buang dalam sinki. Bayangkanlah kalau kamu bedah tikus, kamu buang tikus di dalam sinki. Lepas tu tak boleh nak masuk, kamu sumbat-sumbat dalam lubang sinki tu. Apa jadi? Tersumbat lah. Bila kamu buka air, air akan melimpah-limpah keluar. Ya, jadi dia akan menyebabkan masalah perpaipan di situ kan, pempaipan di situ. Jadi tak boleh buang sisa pepejal. Bahan sisa organik, bahan reaktif. Bahan reaktif ni tak ada lah dalam makmal sekolah kan. Kemudian kita pergi ke kaedah mengurus sisa biologi. Jadi kita ada kategori sisa biologi ataupun sisa-sisa di dalam makmal ni. Kita ada kategori A, iaitu kategori bahan-bahan yang tajam. Yang ni dibubuh dalam bekas. Kategori B, tidak tajam, dibubuh dalam beg plastik, biobahaya. Kategori C, bangkai haiwan, dibalut dengan bahan penyerap, beg plastik biobahaya. Kategori D, cecair, kita guna autoclave. Tak ada kat sekolah, cikgu percaya tak ada lah autoclave ni. Kemudian kalau ada kemalangan di dalam makmal, jadi kita ada langkah urus tumpahan bahan kimia am. Jadi yang pertama sekali, kita maklum kepada guru. Jadi kalau ada tumpahan, kena maklum pada guru, tak usahlah senyap. Kamu takut cikgu tu garang sungguh lah kan. Dia kalau dia pandang kamu pun, kamu rasa jantung nak terkeluar. Tapi tak upayalah, kena bagi tahu kat dia juga ada tumpahan. Dia marah lah. Setakat mana langsung dia nak marah kamu kan. Jadi kemudian tempat tu akan jadi kawasan larangan. Kamu guna pasir untuk sekat tumpahan, kaut tumpahan. Kemudian kamu buang lah. Kemudian kalau ada langkah urus tumpahan merkuri, dia akan ikut langkah yang pertama dan kedua. Jadi dia akan ikut langkah pertama, langkah kedua, iaitu maklum pada guru, dan kawasan tu jadi kawasan larangan. Kawasan larangan ni maksudnya apa? Tak bolehlah orang lalu lalang kat kawasan tu. Kan kawan kamu duk pergi lari, pergi jalan. Kawasan tu jadi kawasan larangan, orang tak boleh lalu kat situ supaya tak ada siapa pun pijak kawasan tumpahan tu. Kalau kamu pijak, benda yang tumpah tu dipijak, kemudian kasut kamu akan bawa tumpahan tu pergi ke tempat lain pula. Kalau ramai-ramai duk pijak, habis satu kelas tu penuh dengan kesan-kesan tumpahan. Jadi sepatutnya dia jadi kawasan larangan, tak ada siapa pun boleh lalu di situ, tak boleh pijak bahan tumpahan tu. Jadi kemudian kamu akan tabur serbuk sulfur. Hubungi bomba lah. Ini adalah dia punya aturan. Amalan dalam makmal. Etika pakaian kena ikut, peraturan makmal kena ikut, langkah kebakaran kena ikut, pengendalian barang kaca dan kimia, bantuan kecemasan, pengendalian spesimen hidup. Okey, kita ada pemadam kebakaran. Jadi kita ada pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran. Sejenis alat digunakan untuk kawal atau padam kebakaran. Jadi alat pemadam kebakaran ni adalah alat digunakan untuk kawal atau padam kebakaran. Tak susah sangatlah. Kamu dengar pun kamu boleh faham kan. Dah sebut nama alat pemadam kebakaran. Nak buat apa? Nak padam kebakaran lah. Dia ada jenis dia. Jenis air, buih, karbon dioksida, serbuk kering. Air ni label dia warna merah. Kamu boleh buka buku teks KSSM kamu yang terbaru tu. Ada nota ni, cikgu suruh ambil semua daripada buku teks. Tak ambil daripada tempat lain. Tak ambil daripada buku rujukan, tak ambil daripada internet ke, tak. Dia ambil daripada buku teks. Kemudian kebakaran, dia bahan pepejal. Jadi kebakaran ni disebabkan oleh bahan pepejal. Bahan pepejal ni contohnya apa? Kayu, kertas, kain. Jadi
kayu terbakar, kertas terbakar, kain terbakar. Jadi kita boleh guna air untuk padamkan. Jadi alat pemadam ni, kebakaran ni dia berasaskan air. Jadi maksudnya yang alat pemadam tu, dia punya kat dalam tu, yang bila kamu sembuh tu adalah air. Sebab apa? Dia adalah untuk kebakaran yang melibatkan bahan pepejal, iaitu kayu, kertas dan kain. Jadi macam kain kat rumah kamu terbakar kan, kamu duduk sambut birthday kan, tiba-tiba tiup api lilin tu sambar kepala kawan kamu ke kan. Di kepala dia, rambut dia pakai pula tencu yang ada alkohol tu, jadi sambar kepala dia. Rambut dia panjang pula, jadi boleh gunalah pemadam kebakaran jenis air ni. Okey, boleh ke? Tak pastilah cikgu. Rasanya boleh kot sebab dia pepejal kan, ataupun dia sambar dekat baju dia ke, boleh sembuh baju dia. Sebab baju tu pepejal lah, kain kan. Kemudian buih, jadi dia label dia warna krim. Kebakaran dia bahan pepejal, cecair, gas mudah terbakar. Contohnya ada pepejal ni bahan kayu, kertas lah. Kalau cecair ni minyak, cat, gas asli. Jadi kita boleh guna buih. Jadi ada alat pemadam kebakaran ni yang jenis dia buih, dalam tu buih. Bila kita sembuh je, dia keluar buih macam warna putih tu kan. Kemudian kita ada karbon dioksida, label hitam. Jenis kebakaran dia kebakaran peralatan elektrik, gas dan wap. Kemudian kita ada serbuk kering, label dia warna biru. Alat kebakaran tu warna biru, dia ada label warna biru. Jadi dia dalam tu ada serbuk kering. Yang ini boleh guna untuk semua jenis. Guna serbuk kering kan. Yang ni confirm lah, kalau kawan kamu terbakar rambut dia, kamu boleh guna untuk padamkan rambut dia tu. Dan banyak daripada alat pemadam kebakaran ni, jenama dia adalah ABC. Kamu boleh tengok dekat sekolah kamu tu ada jenama ABC. Jadi semua kebakaran kecuali logam, gas, yang ini kemungkinan ada ledakan. Jadi dia boleh guna untuk semua jenis kebakaran kecuali gas dan logam. Sebab apa? Gas ni kemungkinan ada ledakan. Dia boleh meletup. Tidak bahaya kepada manusia. Kenapa bagusnya alat pemadam kebakaran ABC ni, dan tidak bahaya pada haiwan. Dia tidak cemar tanah, mudah selanggara, sekali saja setahun, kelembapan lebih lama. Jadi maksudnya bila kelembapan lebih lama, dia tak akan muncul balik api itulah. Sebab dia dah lembap. Kemudian kita ada jenis kebakaran. Jenis A, kebakaran A, jenis A. Yang ni sebab ada dalam buku ya, yang tu yang cikgu terang lah. Bahan api mudah terbakar, jenis pepejal. Kita ada kayu, kertas, kain. Alat pemadam yang kita boleh guna, air, buih, serbuk kering. Kemudian jenis kebakaran B, bahan api cecair. Contohnya petrol, kerosin, diesel, cat, varnis. Alat pemadam kita boleh guna buih, serbuk kering, karbon dioksida. Kelas C, kita ada bahan api, gas LPG, LNG, oksigen. Alat pemadam kita boleh guna serbuk kering dan karbon dioksida. Tak upayalah ya, kamu cuba fikirlah macam mana nak mudah bagi ingat. Ataupun cikgu kat sekolah ada teknik nak mudah ingat ke. Dia tak adalah susah sangat. Kan? Sebab dia beritahu kelas D tu untuk bahan api logam. Jadi kalau kamu ingat, kamu boleh jawab lah kalau ada soalan keluar. Tapi bila banyak sangat ni, susahlah nak ingat. Kemungkinan kamu ada teknik sesuatu yang memudahkan kamu ingat, kamu boleh guna. Yang penting kamu ingat. Kita ada magnesium, aluminium, natrium, cadmium. Kita boleh guna serbuk kering. Kelas E, kita ada bahan api jenis peralatan elektrik. Jadi kita boleh guna serbuk kering, karbon dioksida. Kelas F, kita ada bahan api jenis dia lemak dan minyak. Boleh guna serbuk kering atau karbon dioksida. Kita ada juga, selain daripada alat pemadam kebakaran ABC tadi, kita ada selimut kebakaran. Jadi selimut kebakaran ni dibuat dua lapisan gentian kaca. Jadi dia akan boleh padam api kecil, sederhana, yang susah dipadamkan dengan air. Jadi ada api-api tu kita susah nak padam dengan air. Kita juruh-juruh tak padam-padam. Jadi boleh guna selimut kebakaran ni, kita tutup je kawasan api tu padamlah. Sebab apa? Dia akan kurangkan kandungan oksigen dekat kawasan yang terbakar tu. Sebab kita dah tutup kawasan dia. Ingat, kebakaran api, dia tak boleh nak lagi menyala kalau tidak ada oksigen. Oksigen adalah gas yang membantu untuk kebakaran. Untuk api itu terus ada. Tanpa oksigen, dia takkan boleh terus ada api.
Jadi dia boleh digunakan untuk padam api pada badan mangsa. Contohnya macam baju ke apa ke kan. Kadang-kadang baju tu dibuat dengan petroleum ataupun dengan plastik. Jadi dia bila terbakar tu kadang-kadang susah dia nak padam. Jadi antara benda yang kita selimutkan dia. Bila selimutkan dia, api itu terpadam sebab tidak ada oksigen. Kaedah guna pemadam kebakaran. Jadi yang ABC tu macam mana kita nak guna padam. Kita tanggalkan pin dia, tegakkan alat pemadam, halakan muncung ke pangkal api. Pangkal api tu yang kawasan mula-mula sekali yang dekat dengan api tu. Jarak dia lebih kurang 2 ke 2.5 meter. Tekan pemicik atas pemadam, ratakan semburan kiri dan kanan. Kemudian kita ada senarai semak panduan keselamatan. Okey. Jadi ini adalah senarai semak lah. Pasang alat pengesan asap. Kan kat rumah tu ada setengah rumah sekolah ke kat atas tu kamu nampak warna putih kat shielding tu. Jadi itu pengesan asap lah. Hati-hatilah siapa yang merokok dalam toilet tu. Kadang-kadang toilet ada alat pengesan asap. Jadi kemungkinan dia boleh detect lah kamu merokok dalam tandas. Penghuni tahu pelan laluan kecemasan. Jadi kadang-kadang kan ada setahun sekali dia ada bunyi kan, bunyi loceng tu lama. Jadi cikgu akan ajar kita macam mana pelan kecemasan dia. Macam mana kita nak turun, tangga mana kita nak lalu, kawasan mana yang kita nak lalu. Jadi mentor sepadam dengan wat lampu. Jadi mentor yang digunakan kena sepadan lah dengan wat lampu elektrik yang kita ada tu, kita letak kan. Mentor ni kena sepadan. Kalau tak sepadan nanti dia kemungkinan akan meletup. Dia mungkin terbakar. Dia akan terbakar lah. Okay? Dia hangit bau. Barang elektrik 1 meter tirai perabot. Barang elektrik yang jenis dia haba. Macamnya pemanas air kan. Jadi peti sejuk ke dia ada juga haba. Di 1 meter daripada tirai perabot. Tidak cas di katil atau tanpa awasi. Kadang-kadang kita cas handset tertidur. Tiba-tiba tercabut. Jadi benda tu bila tercabut, kadang-kadang katil kita besi. Jadi dia kena pula besi yang ada pada charger tu. Dia jadi electric shock kat situ. Bahayalah. Periksa pendawaian semasa ke semasa. Elak sambungan beban elektrik. Mancis api letak tempat yang tinggi. Ini kalau adik kamu termain lah. Dia duk main mancis api ataupun lighter kan. Dia tekan menyala. Dia seronok lah. Dia seronok tiba-tiba katil sofa. Waktu tu dia main kat sofa. Jadi api tu menyala dekat dengan sofa. Kain sofa tu terbakar. Habis sofa tu terbakar. Bekas cecair mudah terbakar, jauhkan kanak-kanak. Jadi kita boleh guna pemadam api ABC.